Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi sebagaimana yang dijanjikan pada minggu ni kita akan berkuliah secara blended dan saya akan memperkenalkan tentang satu konsep iaitu community of practice. Jadi mungkin dalam kalangan kita ni ada yang baru pertama kali mendengar tentang istilah community of practice ya. Okey, tapi jangan risau kerana kita insya-Allah akan sama-sama bukan sahaja berkenalan dengan COP ataupun community of practice, tapi dalam masa yang sama kita akan mengaplikasikan konsep ini dalam penghasilan ataupun pembelajaran kita di sepanjang semester untuk kursus ini. Dan untuk makluman semua, community of practice ini adalah merupakan satu konsep yang saya kira telah banyak diguna pakai dalam organisasi ataupun dalam mana-mana institusi yang akhirnya memberi banyak input ataupun kebaikan kepada pencapaian matlamat secara lebih efektif. Jadi kita pun nak cuba menggunakan COP ini agar kita juga dapat sama-sama benefit daripada konsep ataupun pelaksanaan secara community of practice ini. Baik, jadi apa itu COP? Jadi secara umumnya ataupun secara generalnya boleh saya katakan bahawa COP ini adalah merupakan satu komuniti. Bila kita sebut komuniti, tentulah ianya terdiri daripada ahli-ahli ataupun individu. Dan persoalannya siapa yang menjadi ahli kepada sesuatu komuniti? Jadi dalam COP, ahli-ahli dalam komuniti itu adalah merupakan individu yang mempunyai keperluan yang sama, yang mempunyai interest ataupun minat yang sama, atau mungkin dalam kalangan ahli-ahli yang mempunyai masalah yang sama, dan melalui proses berinteraksi, proses perkongsian idea dan juga pengalaman, maka keseluruhan ahli-ahli ini mendapat manfaat daripada proses perbincangan ataupun perkongsian idea tersebut. Jadi itu adalah konsep umum tentang COP. Dan jika kita merujuk kepada buku Cultivating Communities of Practice yang ditulis oleh Wenger dan rakan-rakan, mereka mendefinisikan COP ini sebagai satu kelompok ataupun satu kumpulan manusia ataupun individu yang berkongsi matlamat, yang mempunyai tujuan ataupun keperluan yang sama, atau mungkin boleh jadi ahli-ahli juga mempunyai satu ataupun masalah yang sama untuk diselesaikan. Dan melalui proses ini, ahli-ahli itu akhirnya dapat memperdalamkan pengetahuan mereka, dapat menajamkan kepakaran mereka dalam sesuatu area ataupun konsep. Dan yang penting juga di sini ialah proses interaksi itu berlaku secara ongoing basis ataupun secara berterusan. Jadi maksudnya di sini perbincangan dalam COP dia tidak berlaku secara one off ataupun hanya sekali saja, tetapi dia berlaku dalam bentuk berterusan. Dan dalam masa yang sama, ahli-ahli sebenarnya melalui interaksi, melalui perkongsian idea, maklumat dan sebagainya, mereka akan lebih mengenali antara satu sama lain. Dan kita sebenarnya bila kita menjadi satu ahli kepada community of practice, kita akan dapat mengenal pasti apa dia kekurangan, apa dia kelebihan bagi setiap ahli itu. Jadi melalui proses itu juga ahli-ahli dapat menghasilkan satu relationship ataupun hubungan yang baik antara satu sama lain. Okey, dan dalam COP sebagaimana yang saya katakan tadi, berlaku interaksi kan. Jadi apa dia bentuk perkongsian yang berlaku? Snyder and Briggs menyenaraikan beberapa elemen yang penting dalam perkongsian dalam sesuatu COP. Misalnya perbincangan ataupun perkongsian dari segi pengalaman. Mungkin ada antara ahli dalam sesuatu komuniti mempunyai lebih pengalaman berbanding dengan ahli-ahli yang lain. Atau mungkin juga setengah ahli dalam sesuatu komuniti itu telah mempunyai cara ataupun formula ataupun strategi untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara lebih efektif berbanding dengan ahli-ahli yang lain. Dan berlaku juga perkongsian idea, mungkin idea yang baru, yang segar,
Dan dalam masa yang sama juga, proses interaksi ini akan membantu setiap ahli itu untuk membangunkan strategi dan dalam masa yang sama untuk membentuk hubungan yang lebih rapat antara satu sama lain. Baik, apa yang telah kita bincangkan tadi ialah tentang peranan community of practice, di mana kita tahu secara umumnya community of practice adalah merupakan gabungan individu yang mempunyai keperluan yang sama, individu yang mempunyai minat yang sama, dan melalui proses interaksi mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka masing-masing. Jadi interaksi sebenarnya dalam COP ini boleh berlaku dalam dua bentuk lah. Pertama, sama ada secara face to face atau bersemuka, dan boleh jadi juga berlaku secara dalam talian. Sama seperti apa yang akan kita lalui dalam kertas seminar ini, di mana mungkin perbincangan boleh berlaku secara face to face, iaitu sewaktu kita bersemuka dalam kuliah. Tetapi dalam masa yang sama, perbincangan juga boleh kita laksanakan secara dalam talian. Jadi dan tidak dinafikan COP secara dalam talian ini juga memberikan impak yang sangat positif. Misalnya membantu contohnya dalam pembentukan atau pembangunan profesional untuk guru atau siapa sahaja. Dan dalam masa yang sama, perkongsian secara dalam talian ini juga sebenarnya memberikan lebih peluang untuk kita berkolaborasi antara satu sama lain. Jadi apa dia antara advantage ataupun kebaikan daripada penghasilan ataupun interaksi secara dalam talian ini? Sama seperti dalam perbincangan ataupun perkongsian idea secara face to face, melalui dalam talian juga ahli-ahli akan dapat berkongsi sumber, dapat berkongsi idea dan juga kepakaran masing-masing, dan dalam masa yang sama dapat memenuhi keperluan seseorang individu itu, dan dalam masa yang sama akan dapat membantu meningkatkan pembangunan profesional seseorang individu. Selain daripada itu juga face to face ni memberikan ruang yang lebih fleksibel, kerana kita tahu bila kita berbincang secara dalam talian, dia tidak terikat kepada masa ataupun tempat kan. So maknanya bila-bila masa saja, di mana-mana saja kita boleh melibatkan diri dalam perbincangan secara dalam talian. Selain pada itu juga selain daripada membantu untuk membentuk sikap yang lebih positif, sikap yang lebih terbuka, perbincangan secara dalam talian ini juga sebenarnya memberikan ruang yang lebih untuk seseorang individu itu untuk membentuk rasa sense of community, dan dari situ akan memberi semangat ataupun ruang untuk lebih memberi komitmen lah terhadap perbincangan mereka di dalam talian. Dan memang kita tahu apabila kita berbincang secara dalam talian, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita menaip sesuatu komen ataupun feedback, kita perlu berfikir dulu, betul tak? Kita perlu berfikir terlebih dahulu apa dia perkara yang hendak kita tulis berbanding dengan perbincangan secara bersemuka. Kerana dalam kebanyakan masa kita tidak berfikir panjang kan, kita hanya terus bercakap apa yang terlintas di fikiran kita. Tetapi dalam perbincangan secara dalam talian, kebiasaannya seseorang individu itu akan berfikir secara lebih mendalam lah sebelum menulis ataupun menaip sesuatu komen yang diberikan, dan hasilnya tentulah akan membuahkan maklumat ataupun maklum balas yang lebih berguna ataupun lebih mendalam. Dan kita perlu tahu juga walaupun COP ini mempunyai banyak benefits dia kepada ahli-ahli, tetapi di sana ada beberapa faktor. Di sana ada beberapa isu yang boleh memainkan peranan terhadap keberkesanan sesuatu community of practice ini. Yang pertama dikatakan sebagai trust ataupun kepercayaan. Inilah sebenarnya antara intipati utama yang membentuk keberkesanan sesuatu komuniti itu. Apabila berlakunya rasa tidak percaya antara ahli, maka tentulah perbincangan itu tidak boleh dilaksanakan secara terbuka.
Jadi trust ataupun percaya antara satu sama lain akan memberikan satu ruang yang lebih luas kepada ahli untuk berbincang, untuk mendapatkan idea, untuk berkongsi maklumat dan sebagainya. Dan selain pada itu juga faktor lokalism. Lokalism ni dia seolah-olah seperti satu kepompong ataupun satu boundary yang menyebabkan ahli itu tidak mahu keluar daripada boundary itu. Ya, ini juga dikatakan sebagai salah satu daripada kekangan yang boleh menghindari seseorang itu daripada berbincang secara terbuka. Jadi seharapnya dalam grup kita ni tidak berlakulah faktor lokalism ataupun sikap yang tidak terbuka untuk menerima pendapat daripada ahli yang lain. Dan seterusnya adalah leadership. Ya, tentulah yang memangkin perbincangan secara efektif adalah seorang leader ataupun moderator. Ya. Di samping itu juga aspek culture. Ya. Misalnya kita di Malaysia ni, kita terikat dengan budaya kita. Kita sebagai Malaysians, kita tidak terlalu terbuka untuk menerima teguran secara negatif, betul tak? Dan kita juga diajar supaya tidak bersikap kasar, tidak bercakap kasar tentang seseorang itu di hadapan public misalnya. Jadi itu juga antara perkara-perkara yang perlu kita ambil kira apabila kita membentuk community of practice. Dan yang terakhir sekali ialah faktor identity. Ya, identity juga merupakan satu isu atau elemen penting ya, yang membentuk keberkesanan sesuatu community of practice. Identity ni bolehlah kita katakan sebagai apa ya, sebagai bagaimana kita melihat diri kita sendiri ataupun bagaimana seseorang itu melihat diri orang lain ya. Jadi identiti ini mungkin boleh membentuk kepada satu sikap yang tertentulah dalam proses berinteraksi antara ahli-ahli dalam komuniti. Okey, jadi saya rasa itu sahaja seberingkas ya tentang community practice yang hendak saya kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi saya harap anda semua boleh membuatlah pembacaan yang lebih teliti, yang lebih mendalam tentang aspek berkaitan dengan community of practice. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.